Pagi. Alright, hari ini saya nak bercerita tentang daripada 2 juta jadi 96 juta ringgit. Ni cerita SKV. Saya betulkan ni dulu. Alright. Okay, saya ingat. Okay, ni hari ni saya nak bercerita tentang SKV. Daripada macam mana company ni daripada tahun 2016 dia punya jualan 2 juta ringgit dan pada tahun 2021 meningkat kepada 96 juta ringgit. Okey. So, pagi. Saya mirror. Saya mirror kejap. Okey, so sebelum seperti biasa, sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahyi Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau you all nak sewa kereta, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatrix.com dan boleh sewa kereta melalui kita punya website lah. Okey, untuk makluman, bisnes kereta sewa saya masih lagi berjalan. Tapi sekarang saya dah handover bisnes tu dekat saya punya kawan lah. Dia yang tolong uruskan. Dan sekarang ni saya fokus menjadi usahawan SKV. Ni company ni. Alright. So ada tak sesiapa yang pernah dengar tentang SKV? So SKV ni dia company ni dia menjual suplemen kesihatan lah. Khusus untuk kencing manis. Dia juga ada produk untuk kuruskan badan. Dia ada juga produk vitamin kan. Dia ada juga kopi kan. Okay, so hari ni saya nak bercerita tentang SKV. Macam mana company ni daripada tahun 2016 dia punya jualan dia hanya 2 juta ringgit saja. Dan pada tahun 2021 dia punya jualan tu meningkat kepada 96 juta ringgit. Kan? Macam mana dia boleh grow? Ada tak sesiapa yang nak tahu cerita SKV ni? Sebab apa saya berkawan dengan founder dia kira daripada tahun 2017 lah sampai tahun 2020. Macam mana company ni daripada hampir ditutup, tetapi sekarang ni dah dia punya jualan tu hampir 100 juta ringgit. Okey, KKM ada ke tidak? Okey, SKV ni dia ada 9 produk. Okey. Produk-produk dia ni diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi. Diperbuat daripada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan kan. So memang dia orang ni ada mohon KKM, tetapi dekat KKM ni dia ada 2 bahagian. Satu bahagian bahagian kawalan dan keselamatan makanan, BKKM. Okey, satu lagi bahagian farmasi. So memandangkan produk-produk SKV ni diperbuat daripada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. So dekat KKM tu dia bahagian makanan. Memang ada KKM tetapi kelulusan tu di bahagian makanan, bukannya bahagian farmasi. Kecuali satu produk je, dia nama dia reverse capsule. Yang tu memang bahagian farmasi. Sebab apa? Produk tu di dalam bentuk kapsul. So produk-produk SKV memang ada KKM tetapi kelulusan tu di bawah BKKM. Alright, nak saman. Kenapa nak saman? Kenapa nak saman kan? Alright, so macam SKV ni dia punya founder dia yang pakai spek mata ni, Dr. Syed. Dr. Syed dia adalah doktor. Dia pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan juga Hospital Perlis. Okey, lepas tu dia punya co-founder dia Puan Kartika. Puan Kartika ni isteri Dr. Syed lah. Dia ni adalah peguam. Peguam. So dia bantu suami dia. Alright. Assalamualaikum. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya, yang nak sama-sama menyebarkan kebaikan. Ada tak? So kalau you berminat nak join team saya, you boleh komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. You cakap you nak jadi usahawan.
Alright, you nak tahu tak saya punya jualan setakat semalam? Daripada 1 sampai 6 hari bulan Mac 2022. Saya dah join SKV ni kira baru lagi lah, baru setahun lebih. Nak tengok tak saya punya jualan dan saya punya komisen? Jualan tu tak penting, yang penting komisen. Kalau you tengok saya punya jualan, jangan kecam Alright, okay. So nanti saya cerita macam mana saya boleh terjebak dengan SKV, dan saya mencari sesiapa yang nak join saya, sesiapa yang nak saya bantu buat untung RM20,000 sebulan. Kan? Dunia yang sementara, mengapa itu juga yang dikejar, kan? So dalam dunia ni semua perlukan duit lah. Kita perlukan duit. Nak makan perlu duit, nak sara anak bini perlu duit, nak tolong orang pun perlu duit kan. Even Nabi Muhammad pun dia pun adalah orang kaya kan. So kita kena ubah mentaliti lah. Kita jadi orang Islam ni, kita kena kaya. Sebab apa? Dalam Islam, kenapa diwajibkan bayar zakat? Kalau you bayar zakat, maknanya you orang ada duit. Bukannya meminta-minta. Kan? Bukannya zakat setakat zakat fitrah tu. Zakat harta, zakat perniagaan, zakat emas kan. So dalam Islam pun kita diwajibkan untuk bayar zakat. Kan? So orang Islam ni kena kaya kan. Siapa kata Nabi Muhammad kaya? Alright, mungkin you tak faham sejarah lah kan. Mungkin you tak faham sejarah. Kenapa? Nabi Muhammad orang miskin ke? Ini saya belajar dengan mentor saya lah kan. Tak apa, saya tak nak cerita pasal tu. Saya nak cerita tentang SKV. Tapi saya nak sentuh sikit kan. Nabi Muhammad ni, dia dilantik menjadi, saya bukannya alim, tapi saya belajar dengan mentor saya. Nabi Muhammad ni, dia dilantik menjadi Rasul pada umur dia 40 tahun lebih lah kan. So sebelum dia dilantik menjadi Rasul tu, so Nabi Muhammad ni dia selalu duduk dekat Gua Hira kan. So kenapa dia tak nak bercampur dengan masyarakat jahiliah Arab kan. So dekat situ tuan-tuan, Nabi Muhammad dia nak tunjuk, kalau kita ni sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, pergi duduk dalam gua melepak. So kalau orang sekarang ni mesti orang kata dia ni laki loser yang tak pentingkan family. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad masa tu dia duduk dekat Gua Hira tu, dia adalah seorang businessman yang dah berjaya. Dia ada bisnes yang dah auto running. Takkanlah Nabi Muhammad nak tunjuk dekat kita, jadi suami duduk dekat Gua Hira tak buat apa-apa. Masa Nabi Muhammad tu duduk dekat Gua Hira, dia dah ada bisnes. Bisnes dia tu dah auto running. Dia boleh lepak dekat Gua Hira apa semua. Ada income yang boleh sara anak bini dia. Itulah mentaliti ramai orang silap. Dia ingat Nabi Muhammad ni orang miskin. Nabi Muhammad tu sebelum menjadi Rasul, dia adalah seorang jutawan, kaya raya. Dia boleh duduk dekat Gua Hira, and then anak bini dia tu boleh kira macam cukup lah. Kan? Tapi kita ni selalulah diceritakan Nabi Muhammad ni orang susah, orang miskin. Sebab tu banyak orang bila Islam je, dia tak payahlah dunia ni, tak payahlah kaya kan, akhirat. Tapi Nabi Muhammad tu, dia sebenarnya orang kaya. Kan? Even kita dekat sekolah pun kita diajar, Islam ni miskin, Islam ni miskin. Kan? Kita kena betulkan kepala otak kita. Alright, so bila Nabi Muhammad ni dilantik menjadi Rasul, lepas tu dia infakkan dia punya harta tu ke jalan Islam. Alright, so sambung cerita. Okay, so SKV ni dia ditubuhkan pada tahun 2009 lah. 2009. Kenapa SKV ditubuhkan? Okay, doktor saya ni masa dia bekerja dekat hospital, dia berjumpa ramai pesakit-pesakit dia yang ada masalah yang dipanggil penyakit metabolik lah. Penyakit metabolik ni adalah macam kencing manis, darah tinggi, jantung kan. So dekat Malaysia ni kita panggil
penyakit 3 serangkai. So banyak orang bila dia dah ada penyakit 3 serangkai tu, kalau dia pergi hospital, doktor akan bagi dia ubat yang terlalu banyak. Banyak gila. Saya ada kawan yang ada kencing manis kan. Oh, so dia kata, satu hari dia kena makan lebih daripada 20 biji ubat. Alright. Okay, so sambung cerita. Nak dengar tak cerita SKV? Cerita SKV macam mana dia daripada company dia pada tahun 2016 dia punya jualan tu hanya 2 juta ringgit saja, dan pada tahun 2021 dia punya jualan tu boleh meningkat kepada 96 juta ringgit. Kalau ada nak dengar cerita, cerita inspirasi lah macam mana company ni yang hampir ditutup dia boleh grow balik. Kan? Ini company dia, saya tunjuk. Sekejap Alright, ni. Ini saya ambil daripada dia punya sharing lah. Okay, SKV ni pada tahun 2021 dia punya jualan dia 96 juta ringgit. Okay, pada tahun 2016 dia punya jualan tu 2.3 juta je. Masa ni lah company SKV ni kira macam 50-50. Nak continue ke ataupun nak tutup saja. Pada tahun 2017 dia punya jualan tu naik kepada 16 juta ringgit. Pada tahun 2018 naik kepada 40 juta ringgit. Pada tahun 2019 naik jadi 45 juta ringgit. Dan pada tahun 2020 naik kepada 50 juta ringgit. Alright. Okay, so ini adalah kisah perjalanan SKV. Jatuh bangun dia. Kan? Tapi SKV ni, dia company dia bermula pada tahun 2009. Ada ke yang mendengar saya punya cerita ni? Dah habis bab cerita Nabi Muhammad apa semua kan. So hari ni nak bercerita tentang company SKV. Dan saya mencari sesiapa yang nak saya bantu, sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak jadi kaya, sesiapa yang nak buat duit RM20,000 sebulan. Lupa tadi saya cakap saya nak tunjuk saya punya bonus saya setakat semalam. Alright. Ni saya punya jualan dan bonus SKV daripada 1 sampai 6 Mac 2022. So saya punya personal sale setakat semalam lah 4,300. Saya punya group sale 1.143 juta ringgit. 6 hari je tuan-tuan. Dan saya punya bonus semalam alhamdulillah RM39,000. Kan? So siapa cakap tak penting duit? So duit ni saya boleh bagi anak bini saya boleh bagi mak mertua saya boleh bantu orang, dan yang paling best sekali adalah saya boleh bantu tim saya. Semalam saya jumpa saya punya tim. Bersyukur gila lah. Dia ni suami dia dah lama hilang kerja. Suami dia ni dah lama tak ada kerja. And then dia join SKV. Dia buat dua-dua orang dengan suami isteri. Bulan lepas dia punya income daripada SKV lebih RM20,000 sebulan. Macam sebelum ni yang bekerja hanya isteri dia saja, gaji dalam RM4,000 lebih. Dia orang struggle lah. Tapi bila dia join SKV, dia promote, bulan lepas lah alhamdulillah dia punya bonus dia RM20,000. Kan? So yang ni saya punya result lah. Ni saya punya result. Ada tak sesiapa yang nak saya tunjuk? Ada tak sesiapa yang nak saya ajar macam mana nak buat, nak jana pendapatan macam ni? Tapi saya dah lama lah. Saya dah join SKV ni dah lebih setahun lah. Ada tak sesiapa yang nak income macam ni? 6 hari RM39,000 bonus. Bonus ni commission. Alright, ada tak? Kalau ada, komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Kan? Ini saya punya bonus. Tapi saya kira macam rezeki saya lah. Saya join daripada Februari 2021, saya everyday, hari-hari saya promote. Dan dia macam mana-mana bisnes ni, kalau kita konsisten lebih daripada 3 bulan, insyaAllah kita akan dapat hasil. Kan? Alright. So kalau ada sesiapa yang nak join team saya, yang nak saya bantu, yang nak saya tunjuk jalan,
macam mana nak buat keuntungan lah RM20,000 sebulan. You boleh komen. You komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Alright. Siapa yang dah WhatsApp, komen dan WhatsApp. Okay, so sambung cerita tentang SKV. So SKV ni pada tahun 2009 dia orang start lah. Dr. Syed dia mulakan SKV ni sebab apa? Dia nak bantulah dia punya pesakit ni. Kalau macam orang yang kalau dia ada kencing manis, dia ada masalah darah tinggi, dia ada masalah jantung kan. So selalulah jumpa Dr. Syed. Doktor, ada tak apa-apa suplemen yang dia orang boleh makan supaya dia orang boleh kira macam penyakit dia tu tak jadi makin teruk dan dia boleh kurangkan dos makan ubat. Sebab dia orang ni, dia orang tak tahan makan ubat terlalu banyak. Macam kalau saya pun kan, satu hari kena makan 20 biji ubat, tak tahan. Tak tahan kan. Saya kalau makan 4 biji pun dah kira macam ubat kan besar-besar, lepas tu tak sedap. Kan. Ada tak kat sini sesiapa yang ada family yang kencing manis, yang ada masalah darah tinggi, ada masalah jantung? You tengok dia. Macam mana kalau dia pergi hospital, doktor bagi ubat banyak gila. Mak saya, arwah mak saya ada kencing manis, ada darah tinggi. Dia punya ubat tu bapak banyak. Ubat dia tu dalam balang tu. Dalam balang. Macam tin biskut. Banyak gila kan. So, kalau dia makan ubat-ubat tu, biasanya mak saya kalau dia makan ubat, dia akan lalok. Dia akan tidur je. Itu masalah ubat hospital. So, kalau you duk makan ubat-ubat ni, dia okey tau. Tapi, you akan lalok. Sebab apa? Benda tu dadah. Kan? So mak saya dia asalnya darah tinggi. Pergi klinik, pergi hospital, doktor bagi ubat darah tinggi apa semua. Dia lepas dia makan tu, dia akan tidur je. Lepas tu dia lega. Dia buat balik, dia makan balik, dia buat balik aktiviti dia, kena darah tinggi balik. Tak lega pun. Lepas tu lama-lama kena kencing manis. Tak lama lepas tu kena stroke. Alright. So SKV ni ditubuhkan sebab apa? Dr. Syed dia nak bantulah dia punya pesakit. Dia nak sediakan satu produk pesakit-pesakit ni dia makan, dia punya penyakit tu tidak jadi teruk dan dia orang boleh kurangkan dos ubat. Itu adalah matlamat SKV. Tapi masa mula-mula dia orang buat tu, dia orang menggunakan sistem stokis agent. Dulu kalau you nak jadi stokis SKV, modal 20,000. Dululah. Dulu. Support, thank you. Dulu kalau you nak jadi stokis SKV, you kena ada modal 20,000. Sekarang ni nak join SKV, modal dia bermula RM65.40. Macam mana SKV ni bertukar bisnes model dia daripada sistem stokis kepada sistem dropship? Dia punya jualan tu boleh naik RM96 juta. Ada tak nak dengar cerita macam mana SKV ni dia repair bisnes dia daripada jualan dia tu daripada 2 juta naik kepada 96 juta. Ada tak nak tahu macam mana SKV dia boleh grow company dia? Kan? Alright, so sambung cerita. Bayar sekali je. Dan SKV ni you tak payah pegang stok. Macam saya daftar bayar sekali, saya tak pegang stok. Saya hanya guna produk, saya promote. Kalau ada orang nak beli, orang bayar kat kita, kita submit order dekat HQ, kita bayar kat HQ dan HQ yang akan hantarkan. Sangat mudah. Bisnes SKV ni dia bisnes model dropship. Kita tak payah pegang stok. So modal dia RM65.40 je. Dan alhamdulillah lah, saya punya team pun ramai yang dah buat RM20,000 sebulan. Ada tak gambar saya punya team? Sekejap saya cari. Sebenarnya ramai tapi dia orang tak share. Alright. Ini saya punya team lah. Cikgu Fozetti bulan lepas dia punya bonus tu RM10,000. Ni cikgu sekolah tau. Cikgu sekolah. Kan. Alright. So kalau ada sesiapa yang nak join team saya, yang nak belajar, yang nak buat duit, you komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal bermula RM65.40. Tak sampai 100. So setiap lokasi tu dia berbeza-beza lah. Produk SKV ni boleh dijual di Malaysia dan juga Singapura. Alright.
setahun kena renew member supaya aktif. Dia bukannya renew lah. I mean, kalau you daftar jadi usahawan SKV, setahun tu you kena buat jualan at least lah 2,000. Kalau you daftar, you tak buat apa-apa, selepas setahun, you punya keahlian tu keahlian tu dia akan expired lah. Tapi kalau every month kalau setahun tu you boleh buat sale dalam RM2,000, so you punya membership tu automatic renew lah. Dia nak tengok you daftar ni you buat ke tidak. Kalau you daftar you tak buat apa-apa, selepas setahun you punya keahlian tu akan expired lah. Mana-mana company pun bila you daftar you tak promote produk dia, selepas setahun dia akan keahlian tu dibatalkan. Alright. Okey, jangan saya tempat ni macam kena je. Saya duduk area rumah saya ni. Alright. So sambung cerita. Ni salah satu produk SKV, Fitech. Yang ni untuk kencing manis. Ini untuk kencing manis. Tapi yang ni sebenarnya botol recycle je. Botol recycle saya campur sikit and then letak air sejuk lah. Nampak tak saya balut dengan selotip ni, supaya dia punya stiker ni tak koyak. Alright. Okay, so sambung cerita. Okay, so masa peringkat permulaan SKV ni, dia punya jualan tu daripada tahun 2009 sampailah tahun 2015, dia punya jualan tu pernah capai sampai 60 juta ringgit. Dan SKV ni dia punya produk, dia sampai dia jual dekat Malaysia, dekat Singapura dengan Indonesia. So daripada tahun 2009 sampailah tahun 2015, SKV ni zaman kemuncak dia jualan dia pernah capai sampai 60 juta ringgit. Tu cerita zaman dululah, zaman offline. Macam SKV ni dia banyak menggunakan offline marketing. Dia masuk TV, dia masuk majalah, dia masuk newspaper kan. Dia pasang billboard dulu. Tapi berlakulah kesilapan demi kesilapan yang membuatkan SKV ni dia punya jualan tu menurun sampailah pada tahun 2016 dia punya jualan tu tinggal 2 juta. Daripada 60 juta setahun menurun sampai tinggal 2 juta. Dan pada tahun 2016 tu SKV kira macam hampir ditutup. Hampir ditutup. Nak tahu tak apakah kesilapan yang SKV buat yang menyebabkan dia punya jualan tu daripada 60 juta drop sampai 2 juta. Ini saya dengar daripada founder dia sendiri. Sebab apa saya jumpa founder dia, saya dengar cerita daripada founder dia. Apa benda yang dia orang buat yang silap yang menyebabkan sale daripada 60 juta turun jadi 2 juta. Right. Okay, so antara kesilapan dia lah. So SKV ni bila dia keluarkan produk, dia mula-mula tu dia offer stockist agent. So ramailah yang daftar nak jadi stockist agent dia. Okey, lepas tu SKV ni dia nak kembangkan lagi dia punya produk. Dia nak expand lagi. So SKV ni dia start masuk ke farmasi. Tapi SKV ni dia bukannya masuk farmasi kecil-kecil. Dia masuk farmasi yang besar. Farmasi yang ada network, farmasi yang ada banyak cawangan. So dia contact dengan farmasi ni dan produk SKV alhamdulillah dapat masuk ke farmasi ni. Itu antara kesilapan yang dia buat lah. So bila SKV dia start masuk ke farmasi, farmasi ni dia macam yelah dia produk ni produk Melayu dia kata. So farmasi ni dia macam tak support sangat. Tapi bila nak masuk ke farmasi ni, SKV kena bayar duit yang banyak. Nak buat marketing, nak buat iklan. Kalau kedai tu ada renovation kena bayar. So tak apalah, SKV dia hantar barang dia, lepas tu kalau apa saja charge yang kena dia bayar. Tapi farmasi ni produk-produk dia tu simpan dalam store je. Banyak farmasi ni dia ada banyak cawangan tau. So produk-produk SKV ni banyak yang disimpan dalam store, tak dijual pun. So tapi SKV dia tiap-tiap bulan kena bayar tu, bayar ni kan. Tapi bila dia hantar produk tu disimpan dalam store dia. Farmasi ni dia ada banyak cawangan tau. Kan. So farmasi ni kalau you pergi mana-mana pasar raya, you akan jumpa dia punya farmasi dia. Farmasi dia warna oren. Warna oren. So sampai satu tahap selepas 2 tahun SKV supply
produk dia dekat farmasi ni, tiba-tiba farmasi ni contact SKV. Okay SKV, boleh tak you ambil balik produk you ni? Produk you, sebab apa? Produk you ni expired. Maknanya dah expired. So SKV setiap bulan kena hantar produk tu. Hantar. Lepas tu selepas 2 tahun, farmasi ni call SKV, minta ambil balik produk dia. Sebab produk dia tu dah expired. Ui, SKV bila dia dapat info tu memang bengang kan. Aku dah lah tiap-tiap bulan kena bayar marketing, bayar tu, bayar ni. Produk aku kena supply. Selepas 2 tahun, ada produk dia tu tak dijual. Ada produk dia tu disimpan dalam store je. Oh, SKV memang marah gila lah. And then, nilai dia tu bukannya sikit tuan-tuan. Banyak gila. So, SKV dia bengang lah. Dia bengang sebab apa? Farmasi ni memang tak tolong orang Melayu lah. Farmasi ni memang tak tolong orang Melayu. Sebab apa? Farmasi ni milik orang Cina. Kan? Dia milik orang Cina. So, memang dia produk-produk Melayu ni memang dianaktirikan. So, siapa lagi nak tolong kita kan? Bangsa lain tak nak support kita. Bangsa kita sendirilah. Tapi bila bangsa sendiri promote, macam-macam lah. Tanya KKM lah, tu lah, ini kan. Bangsa sendiri pun tak nak support. Bangsa lain confirm lah tak nak support. Alright. Kan? So, macam founder dia cakap lah, sampai dia orang terpaksa ambil balik produk dia tu, memang habis beratus ribu. Terpaksa buang je produk tu. Sebab apa? Produk tu hanya disimpan dalam store. Okay. So, SKV dia bengang, dia marah, dia tarik balik produk dia. Dia tak nak lagi supply dekat farmasi tu. Farmasi tu, kalau you pergi pasar raya, farmasi tu, dia punya signboard dia warna oren. Warna oren. Oren. Okay, tahu tak farmasi tu? Siapa tahu? Siapa tahu? Saya tak nak cakap. Kan? Farmasi tu kalau you pergi pasar raya, dia punya logo tu warna oren. Produk apa? Dia bermula pada G. Memang kan farmasi tu memang banyak cawangan dekat satu Malaysia. Kan? So lah itulah. So SKV produk dia memang pernah di supply dekat farmasi tu. Tapi itulah sayang. Sebab apa? Farmasi tu bukan orang kita. So produk SKV ni dianaktirikan lah. Dia simpan dalam store je. Tapi tiap-tiap bulan kena bayar marketing tu, bayar marketing. Oh, memang buang duit je. Alright. So, and then bila SKV tarik produk-produk dia daripada farmasi tu, SKV dia buat kesilapan yang kedua. Nak tahu tak apa kesilapan SKV yang menyebabkan bisnes dia tu makin drop? Kan? Okay. So SKV ni dia ada banyak produk lah. Produk dia macam Nutrell untuk detox you punya usus, untuk kecantikan, untuk kencing manis kan. Alright, so SKV dia start supply dekat kedai-kedai jamu. So dia keluar daripada farmasi, and then SKV dia start supply produk-produk dia dekat kedai jamu. So SKV ni sebenarnya dia ada stocking agent. Tapi bila SKV dia start masuk ke kedai jamu, so kedai jamu ni dia ada diorang ni ada modal besar. So diorang beli produk SKV dalam kuantiti yang banyak lah. Dia beli kira macam puluh ribu order. Lepas tu diorang jual dekat dia punya kedai-kedai jamu kan. Masalah je, kedai-kedai jamu ni dia main taktik kotor. Dia buang harga. Okay. So macam contohnya produk tu harga RM100. Macam kedai jamu ni beli harga RM50. Dia orang jual lah RM60, RM70. Dia untung sikit pun tak apa. Janji boleh jual. Sebab apa? Produk SKV ni, SKV dia dah spend duit yang banyak untuk buat marketing. Masuk iklan TV, masuk newspaper, masuk majalah, pasang billboard apa semua. So marketing dah power. Dan kedai-kedai jamu ni dia ambil kesempatan, dia buang harga. So bila kedai jamu ni dia buang harga, yang stocking agent SKV ni marah lah. Sebab apa? Dia orang nak jual tak boleh. Sebab kedai-kedai jamu ni buang harga. So dekat situ banyaklah stocking agent SKV ni merajuk keluar. So bila SKV dia nampak benda ni, SKV dia terpaksa ambil balik produk dia. Dia tak nak supply dekat dia punya kedai-kedai jamu. Tapi nasi dah jadi bubur lah. Banyak stocking agent dia merajuk apa semua, marah apa semua. So dekat situlah dia punya jualan tu start drop. Okay. Lepas tu sampailah pada tahun 2016 kan, SKV ditubuhkan pada tahun 2009.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 7 tahun. 7 tahun SKV ni pernah sampai zaman kemuncak 60 juta, drop kepada 2 juta pada tahun 2016. So pada tahun 2016 tu saya dengar Puan Kartika lah, dia punya founder, dia cakap dia hampir-hampir putus asa. Dia hampir-hampir nak tutup je company. Sebab apa? Kira macam income syarikat tu tak mampu nak cover overhead, nak bayar gaji staff, nak bayar tu semua, tak mampu. So SKV pada tahun 2016 hampir-hampir ditutup. Okay. So tapi macam memang founder dia dah decide dah nak tutup dah company. Sebab apa? Tak mampu lagi nak bayar gaji pekerja. Tapi macam mana dia punya pekerja ni, dia cakap pekerja-pekerja dah, Puan, boleh tak kita cuba sekali lagi, kita repair, kita perbaiki dekat mana kesilapan kita, dan InsyaAllah kita akan naik baik. Sebab apa? SKV ni produk dia tu bagus, produk dia bagus, tapi disebabkan kesilapan-kesilapan dia orang punya jualan tu menurun. So tahun 2016 adalah titik perubahan kepada SKV. Alright, so nak tahu tak macam mana SKV ni daripada tahun 2016 dia punya jualan tu hanya 2 juta, company ni dah nyawa-nyawa ikan kan, dan pada tahun 2021 dia punya jualan tu boleh naik kepada 96 juta. Nak tahu tak cerita ni? So cerita ni mungkin menjadi inspirasi kat you all lah. Yang ni saya ambil daripada perkongsian Puan Kartika masa baru-baru ni lah dengan Datuk Wira kan. So tahun 2016 dia punya jualan tu dalam 2.3 juta tuan-tuan. Lepas tu meningkat sampailah pada tahun 2021 naik jadi 96 juta ringgit. Nak tahu tak macam mana SKV ni dia boleh grow balik? Kan? Ada lagi ke yang dengar saya punya cerita ni? Ke saya cakap seorang-seorang? Test 1 2 3, test 1 2 3. You tak like pun, you tak tap pun, bagi love ke? Bagilah love sikit kan. Bagi tap sikit. Kan? Tap sikit, bagi love. Oh, sikit je love like kan. Alright. Okay, so macam Puan Kartika ni dia start masuk belajar dengan Datuk Wira lah. Dia start belajar dengan Datuk Wira pada tahun 2016. Lepas tu saya pula belajar sama-sama dengan founder dia pada tahun 2017. Sampailah tahun 2020. So saya boleh nampak lah perubahan apa yang SKV buat yang menyebabkan dia punya jualan tu boleh meningkat. Kan? Ada tak nak dengar cerita macam mana SKV ni boleh grow dia punya company? Macam tak ada yang berminat je nak tahu ni. Okay. So sambil-sambil tu saya mencarilah sesiapa yang nak join menjadi usahawan SKV. Siapa yang nak join team saya? Siapa yang nak buat RM20,000 sebulan? You boleh pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal untuk jadi usahawan SKV RM65-40 je. Alright. So yang ni yang saya dengar lah. Yang saya tengok apakah perubahan yang SKV buat yang menyebabkan dia punya jualan tu meningkat. Okey, yang pertama lah pada tahun 2016 macam Puan Kartika lah, founder SKV, dia buang ego. Dia start pergi belajar. Sebab apa? Puan Kartika ni dia memang masa dia buat bisnes tu dia tak ada mentor kan, so bila company dia tu dah nak jatuh, so dia apa benda dia nak buat, so dia buang ego dia pergi belajar. So masa tu dia pergi belajar dengan Datuk Wira Dr. Azian Osman. Alright. Tapi masa dia masuk tu banyak benda lah dia kena repair. So pada tahun 2016 2017 macam tu lah. So apa SKV buat, apa masalah yang SKV buat adalah SKV ni rupa-rupanya dia ni masa tu dia ada banyak produk. Tak silap saya dia ada lebih kurang 20 produk. Dan dia punya produk tu boleh selesaikan macam-macam masalah penyakit lah. Kencing manis, darah tinggi semua. So SKV ni dia terlalu banyak produk. So apa yang Datuk Wira suruh SKV buat sekarang ni, fokus satu produk. Yang produk-produk lain kira macam letak tepi dulu. Kan? So pada tahun 2017 SKV
dia start fokus kepada satu produk. Okay, so masa tu macam SKV ni dia ada banyak produk tau. Produk dia boleh settlekan macam-macam jenis penyakit. Tapi dia produk dia bukan ubat tau. Dia hanya suplemen. Kalau you makan suplemen dia tu, you punya penyakit tu tak jadi teruk dan you boleh kurangkan dos ubat. Sebab apa? SKV ni matlamat dia adalah you ubah gaya hidup you makan suplemen dia, you punya penyakit tu tak jadi teruk dan you boleh kurangkan dos ubat. Itu dia punya matlamat. Produk dia ni bukan ubat. You jangan beli produk, you ada penyakit, you nak makan, you expect you boleh lega. You kena banyak benda lah, you kena ubah gaya hidup, cara pemakanan, dan suplemen ni hanya membantu, hanya ikhtiar je. Alright, so vitamin partner. Macam mana nak jadi ahli? So you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Alright. Harga tu tak boleh kurang sikit ke? Dia macam SKV ni dia ada promo. Kalau you nak dapatkan harga promo, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. And then you masuk dalam grup Telegram. So setiap bulan SKV dia ada buat promosi. You boleh beli harga promosi. Saya akan update promosi-promosi yang SKV buat dalam grup Telegram. You WhatsApp saya, you masuk dalam grup Telegram yang saya bagi. Alright. So you boleh dapat diskaun. Kan? Alright. So mula-mula benda pertama yang SKV buat adalah dia fokus satu produk. Kan? Dia fokus satu produk dan SKV dipilih Phytech ni untuk dia fokus. So Phytech ni fokus satu produk dan satu penyakit. Dia jangan fokus terlalu banyak produk dan terlalu banyak penyakit. So SKV dia fokus kepada Phytech dan penyakit yang dia nak settlekan adalah penyakit kencing manis. So produk-produk lain tu dia letak tepi dulu. And then so dia start promote Phytech ni. Okay, tu yang pertama. Lepas tu macam SKV ni dulu dia ada stokis, dia ada agent. Tapi banyak stokis agent dia ni banyak yang dah macam mengajuk, dah lari, dah tinggalkan dia orang. So dia punya stokis agent tu tak ramai. So apa yang SKV buat adalah dia bina dia punya internal sales team. So SKV ni dia sangat bagus dalam membina dia punya internal sales team. So macam stokis agent dia tu memang macam banyak yang dah tak aktif. Banyak yang macam promote macam tu je. So kalau nak supply dekat farmasi ni banyak dah tipu dia. Lepas tu nak supply dekat kedai-kedai jamu ni asyik buang harga je. So apa yang SKV buat adalah dia bina dia punya internal sales team. So dia bina tu sampailah dia ada lebih kurang 300 internal sales team. So macam SKV ni dia punya pekerja-pekerja ni dia bayar gaji, lepas tu dia macam dia orang ni kena datang office lah. Dia ada lebih kurang 300 internal sales team. Itu yang menyebabkan salah satu sebab yang SKV ni dia punya jualan tu boleh meningkat. Kan? So perubahan tu dia start daripada tahun 2017 dia start rekrut dia punya internal sales team. Dan alhamdulillah lah dia punya jualan tu meningkat kepada 16 juta. Okay, so tahun 2016 dia punya jualan 2.3 juta. Pada tahun 2017 dia punya jualan tu meningkat kepada 16 juta. So benda yang dia buat adalah dia fokus kepada satu produk, satu penyakit dan dia bina dia punya internal sales team. Itu benda yang dia buat lah. Alright. Okay, MLM juga ke sistem ni. Okay, so untuk yang MLM ni saya nak explain sikit. Sebab apa ramai orang dia salah faham. Okay, mana-mana company bila dia punya pengedar tu boleh merekrut pengedar lain, company tu adalah MLM. Itu dia punya definisi dia. So company kalau dia punya pengedar tu, ejen ke pengedar ke, dia boleh rekrut orang bawah dia, company tu adalah MLM. So kalau you menggunakan sistem stokis, ejen, dropship, kalau stokis tu dia boleh rekrut ejen tu boleh rekrut dropship, itu adalah MLM. So MLM ni dia ada dua. Satu yang ada lesen, satu lagi tak ada lesen. Kan? So kalau you nak pilih company, make sure company tu ada lesen. Macam SKV ni memang ada lesen syarikat jualan langsung. Sebab apa? You jadi dia punya agent, you boleh rekrut agent. So bila agent boleh rekrut agent, company tu kena ada lesen. Kan?
So you jangan risau, SKV memang ada lesen. Saya tunjuk lesen SKV. Sekejap saya cari dia punya lesen SKV. Ni. Okay, you boleh pergi dekat laman web KPDN HEP. Kan, KPDN HEP. You boleh type status syarikat jualan langsung. You boleh type SKV. Dan SKV memang ada lesen syarikat jualan langsung. So dekat sini tak payah risau. Company ni memang multi level marketing dan berlesen. Alright, saya jalan-jalan je. Faham tak? So macam kalau you jadi agent mana-mana produk dan you boleh rekrut agent, itu adalah MLM. Tak kisahlah dia sebut stokis, agent ke dropship. Kalau you boleh rekrut agent, itu adalah MLM. Cuma you kena pastikan adakah company tu ada lesen atau tidak. So dekat luar sana ramai orang dia jual produk, dia menggunakan sistem agent dan agent dia tu boleh rekrut agent lain tapi banyak yang tidak ada lesen. Kan? Macam Atomy Shaklee. Kalau macam Atomy ni dia boleh rekrut agent, so maknanya dia MLM lah. Kalau Shaklee ni you jadi dia punya agent tu boleh rekrut agent, memang MLM. Tapi you kena check, you kena tengok company tu ada lesen ke tidak. You jangan terus company MLM menipu. So sebab apa? Ada company MLM yang betul-betul. Ada company MLM yang skim cepat kaya. So kalau yang skim cepat kaya ni you pergi dekat laman web KPDN HEP, memang dia orang tak ada lesen. Sebab apa? Nak dapatkan lesen syarikat jualan langsung ni, company tu dia kena macam ada modal yang besar. Lepas tu dia kena submit semua dia punya marketing plan. Lepas tu macam pihak kementerian dia akan tengok marketing plan. So kalau dia tengok okay, company ni dia punya sistem dia tidak ada penipuan, barulah kementerian keluarkan lesen. Kan? So sebelum you join mana-mana company, you tengok dekat laman web KPDN HEP, dia ni ada lesen ke tidak. Kalau tak ada lesen maknanya tak sah lah. You boleh, tapi bila ada orang argue, you masalah kan. Tapi macam SKV ni, kalau orang cakap MLM ke? Memang ada, kita memang ada lesen. You tak payah risau. Produk dia semua ada KKM. Ada KKM, ada halal JAKIM. Dan produk dia ni dijual dekat Singapura dan Indonesia. Kalau produk ni tak selamat kan, tak mungkin lah produk ni boleh dijual dekat Singapura dan juga Indonesia. Kan? Alright. Okay, so tak kisah, cuma you tengok Atomy you pergi tengok dekat laman web KPDN HEP ada tak lesen syarikat jualan langsung. Sebab apa? Kalau Atomy ni dia punya agent dia boleh rekrut agent, itu ada MLM. Saya dulu pun tak tahu. Bila orang tanya-tanya, saya pun pergilah cari-cari. Rupa-rupanya kalau dulu saya jual produk kambing kan, saya jual produk rendang kan. Saya master stokis dan saya boleh rekrut stokis saya boleh rekrut agent. Sebenarnya itu pun MLM. Tapi tak ada lesen lah. Banyak orang dekat luar sana dia jual produk, especially makanan. Dia ni master stokis. Lepas tu dia boleh rekrut stokis. Lepas tu dia boleh rekrut agent. Dia boleh rekrut dropship. So kalau company tu tak ada lesen syarikat jual langsung, maknanya dia MLM yang tidak berlesen. Okay, so kita jangan salah anggap bila MLM tipu tak. So macam company MLM yang menggunakan sistem MLM macam Amway, Shaklee, Young Living, Avon. So banyak company besar memang dia menggunakan sistem MLM. So ada yang betul. So macam mana kita nak tahu company tu betul ke tidak? Dia ada lesen ke tidak? Sebab apa? Nak dapatkan lesen syarikat jualan langsung ni tak mudah. Macam kementerian dia akan check company ni produk dia okey ke tidak kan. Dia ada dia ada menggunakan buruh budak-budak ke. So dia semua mesti mematuhi peraturan. Kalau sangkut dia tak akan dapat lesen. Boleh ke sistem binary? Saya tak tahu binary. Dia macam you daftar jadi usahawan SKV ni, you daftar, dia tak ada macam you kena letak pairing, tak ada. Macam saya, siapa yang daftar, saya daftar je. Alright, so tak ada masalah.
Dan sekarang ni sebenarnya banyak leader daripada company lain dah start join SKV. Sebab apa? Dia nampak dia punya sistem ni, produk dia demand tinggi, lepas tu dia punya profit margin tu besar, lepas tu company pun support banyak. Kan? Banyak leader yang jerung-jerung dah start masuk lah. So kalau jerung-jerung pun dah start masuk SKV, you pun patutnya join lah. Sebab apa? Jerung-jerung ni dah nampak. Saya ada seorang kawan ni, dia ni dulu dia leader produk lain. Macam saya punya team saya pun, dia sebelum ni dia leader kepada produk kosmetik lah. So saya tanya dia, kenapa tak fokus jual produk tu je? Dia kata, susah lah Tok Wahid. Produk ni saya kena beli stok kan. Sekali beli kena berpuluh-puluh ribu. Lepas tu produk tu tak sempat jual lagi, founder sibuk nak keluar produk baru kan. Lepas tu dia kena restock apa semua. So modal dia tu terbenam dekat rumah je. Siapa kat sini yang berniaga macam tu? So dia pun bengang lah dengan company tu kan. Dia masuk SKV. Sekarang ni dia punya jualan tu lebih 1 juta sebulan. Tak payah pegang barang, modal RM65. Dia punya commission semalam, tak silap saya, dalam RM50,000 sebulan. Right, Tutuki. Okay, so banyaklah leader-leader yang dulu dia join company lain. Lepas tu dia dah start masuk SKV. Sebab apa? SKV ni modal rendah, lepas tu tak payah pegang stok. Alright. So sambung cerita tentang SKV. So tahun 2017 dia orang start fokus kepada satu produk. Dan SKV ni dia start banner dia punya internal sales team. Dia banner sampailah dia ada lebih kurang 300 staff yang fokus buat jualan je. Kan? And then staff dia tu memang duduk dekat Kota Baru. Macam SKV ni dia akan spend duit untuk buat Facebook ads. Dia buat Facebook ads, dapat leads, dia punya staff 300 orang ni akan tolong closing. Itu yang menyebabkan dia punya jualan tu naik kepada 16 juta. Lepas tu naik jadi kepada first kali daripada 2.3 juta naik kepada 16 juta. Lepas tu 2018 naik jadi 40 juta. 2020 naik jadi 45 juta. 2019 naik jadi 45 juta. 2020 naik jadi 50 juta. Tapi pada tahun 2020 sebenarnya SKV menghadapi cabaran. Nak tahu tak apakah cabaran yang SKV hadapi? Macam founder dia pun memang termenung juga bila masuk tahun 2020. Walaupun jualan dia meningkat, tapi SKV dia menghadapi masalah. Kan? Sebab apa? Kita ni kalau kita buat benda yang sama, sampai satu tahap kita akan ada masalah. Nak tahu tak apakah masalah yang SKV hadapi pada tahun 2020? Dan kalau dia tak buat something, SKV mungkin jatuh balik. Alright, ada ke yang mendengar saya punya cerita ni? Ni cerita SKV. Alright. Okay, so pada tahun 2020 lah, macam you tahu, masa tu kan COVID kan, lepas tu PKP apa semua. And then macam SKV ni dia ada 300 orang pekerja yang datang office dia. SKV ni memang ada office dekat Kota Baru. Dia ada office yang besar. 300 orang pekerja ni setiap hari datang office buat kerja. Closing. Bila PKP dikuatkuasakan je, dia punya pekerja ni semua tak boleh datang office. Sebelum tu dia orang semua memang datang office buat kerja sale. Tapi bila PKP je, office kena tutup. Tak boleh. Semua pekerja dia kena duduk kat rumah. So bila pekerja dia duduk rumah, masing-masing tak boleh fokus lah. Kalau you duduk kat rumah, memang you tak boleh fokus kerja kan. Dengan anaknya, dengan tu lah apa semua. So macam SKV ni dia ada 300 orang pekerja. Dan setiap bulan dia kena bayar minimum gaji untuk pekerja dia RM1,200. RM1,200 kali dengan 300 orang, sebulan berapa banyak dia kena bayar untuk bayar gaji. Lepas tu pekerja dia pula tak boleh datang office, duduk rumah apa semua. Lepas tu dia orang tak boleh fokus. So macam SKV ni macam dia punya founder pening bala. Tak boleh aku kena bayar gaji ni. Sebulan RM400,000. Tapi pekerja aku tak boleh datang office, duduk kat rumah. Lepas tu duduk kat rumah pula tak boleh fokus. Kan. Lepas tu macam SKV punya stocking agent yang ada ni pun sama juga. Banyak yang tak boleh buka office, yang tak boleh kan PKP kan. So SKV macam dia ada masalah kat situ. So tu and then SKV pun dia start revamp balik dia punya business model. So dia lancarkan, dia panggil sistem SKV Nexus. So SKV Nexus ni
Maknanya dia punya team sale, dia punya stocking agent, dia serap masuk menjadi dropship. So diorang ni boleh bekerja dekat rumah, tak payah pegang barang, dia just promote je produk, dan SKV yang akan uruskan perhantaran. So benda tu dia orang start buat pada bulan September 2020. Bila dia orang tengok ada PKP, masalah pekerja tak boleh datang bekerja, dia punya stocking agent pun tak boleh datang office nak packing barang apa semua. So SKV dia tukar, dia lancarkan sistem tu pada September 2020. Tapi masa dia orang start launching tu, dia punya team sale, dia punya stocking agent yang lama-lama macam marah, macam tak setuju. Ini sistem ni mengkayakan orang atas je, mengkayakan founder je. Dia orang tak berhati, dia orang tak percaya sistem tu. So banyak yang keluar, banyak yang merajuk, banyak yang lari. Banyak yang lari kan. So SKV bila dia tengok macam tu, apa salah dia kan. So dia buat benda tu supaya dia punya internal sales team ni, dia punya stocking agent ni boleh bekerja kat rumah, boleh berniaga kat rumah, tak payah datang office. Tapi bila dia orang buat tu, dia punya team sale, dia punya stocking agent macam marah kan. Dia kata ini sistem ni menganiaya dia orang, mengkayakan orang atas je kan. So banyak yang merajuk lah, banyak yang merajuk. Lepas tu SKB pun dia tengok balik, dia dapatkan feedback dan dia repair sistem tu. Dia repair dan dia lancarkan balik sistem tu pada Januari 2021 kan. Alright, so masa dia orang lancarkan tu, yang dia punya stokis, internal sales team yang tinggal tu masih lagi macam tak confident. Boleh ke sistem ni? Boleh ke? Kan? So sebab apa dia orang tak ada pengalaman. Dulu dia orang ni masa kalau macam stocking agent, dia orang pegang barang tau. Dia orang pegang barang, dia orang jual. Tapi bila SKV dia buat sistem baru ni, dia punya stocking agent tak payah pegang barang. So dia orang tak biasa. Lepas tu yang dia punya internal sales team ni, dulu SKV yang dia spend duit untuk buat iklan. Tapi sekarang ni dia orang sendiri yang kena buat. Dia orang sendiri. So dia orang macam boleh ke? Banyak yang tak confident. So saya pula masa tu bisnes saya jatuh kan. Tahun 2020 bisnes saya jatuh. Saya buat bisnes kereta sewa, jatuh. Lepas tu saya pun cuba juga jual macam-macam produk, tak jadi. Lalas pada Februari 2021 saya masuk. Saya daftar jadi agent SKV. Saya masuk tu sebab apa? Saya nak jual satu produk. Saya nak jual ni. Mana tah? Saya masuk SKV tu sebab apa? Saya nak jual this one, Zero. Sebab sebelum saya join SKV, saya ada jual produk Stevia tapi brand lain. Produk tu memang demand tinggi. So saya masuk SKV, sebenarnya saya nak jual ni. Tapi produk ni dia agak mahal, so susah sikit. So macam saya daftar je, saya punya leader cakap, Wahi kau jual lah ni, kau jual ni. So dia suruh saya jual kopi. So saya masuk je, saya fokus jual kopi. Alright. And then masa saya masuk tu tuan-tuan, dia punya yang agent dia yang ada kan, macam dia orang ni boleh ke kan. So dia orang macam was-was. Sistem SKV yang baru ni, kalau dulu dia orang ni dia jual dekat customer, dia tidak membina team. Macam stocking agent dia dah jadi stokis, dia jual je. Kan dia dapat macam harga barang ni harga RM100, dia dapat harga RM50, dia jual lah. Suka hati dia jual. So dia orang memang tak nak ada orang jadi ejen. Sebab apa? Kalau ada orang jadi ejen, dia punya margin tu jadi rendah. So dia punya team dulu memang tak nak orang join jadi ejen SKV. Tapi bila SKV bertukar kepada sistem baru, so you kena bina team. And then bila SKV tukar je sistem baru, dia punya orang lama tu, boleh ke aku rekrut, boleh ke? So dia orang punya mentality, kalau dia rekrut ejen, dia punya commission tu jadi rendah. Dia orang tak nak rekrut ejen. Tapi bila saya masuk tuan-tuan, saya masuk pada bulan Februari, saya nampak lah SKV ni, game dia memang rekrutmen lah. Sebab apa? Saya memang SKV ni sebenarnya dia menggunakan sistem business model yang kawan saya pakai. Kawan saya ni dia jual baju kurung tau. Lepas tu dia punya jualan dia tu setahun 100 juta. Macam mana dia boleh capai 100 juta setahun? Dia gunakan sistem dropship. So dropship ni dia ada dua level lah. Satu dropship biasa, satu lagi VIP dropship. So VIP dropship ni dia kerja dia rekrut je dropship, and then dia ajar macam mana nak buat RM1,000 sebulan. So daripada sistem tu company tu dia boleh buat jualan sampai RM100 juta setahun.
Kalau you lalu dekat highway, you nampak dia punya brand Sabela. So SKV ni dia ambil business model yang hampir sama macam Sabela, tapi dia punya kunci dia adalah recruitment. RCC, bukan RCC. Bukan RCC. So saya jual produk satu lagi. Produk tu bagus, cuma isu dia adalah isu buang harga. Kan. Alright. So bila saya masuk je pada bulan Februari 2001, and then saya tengok company kawan saya Sabela tu macam mana dia boleh buat jualan sampai 100 juta. Dan ada yang dropship Sabela ni, dia dah join lama Sabela, dia ada 1,500 orang dropship bawah dia. So kerja dia hanya dia fokus rekrut dropship, dia ajar macam mana nak buat RM1,000 sebulan. So you bayangkan kalau yang dropship Sabela ni dia ada 1,500 orang, dia ajar macam mana nak buat RM1,000 sebulan. So dekat situ dia punya jualan at least lah 1.5 juta. Macam Sabela ni dia punya commission tak banyak tau, dalam 5%. 1.5 juta kalau dia macam you jadi dropship Sabela kan, lepas tu you ada 1,500 dropship, you ajar dropship bawah ni, you ni buat RM1,000 sebulan. So dekat situ RM1,000 sebulan kali dengan 1,500 orang dropship. So dekat situ you punya total group sale lebih kurang 1.5 juta. Dan you punya commission sebenarnya kalau you dah jadi VIP dropship, you punya commission tu dalam 5%. 1.5 juta kali dengan 5% maknanya you punya kira macam untung lah, commission you tu dalam RM75,000. RM75,000 tu you tak payah ada kedai, you tak payah packing barang, you tak payah apa barang. Kerja you hanya rekrut orang, training orang, rekrut orang, training orang. So itu game Sabela. So SKV pun dia punya sistem lebih kurang macam tu je. Saya masuk je. So saya punya game adalah rekrut training, rekrut training. So bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang tuan-tuan. You nak tengok tak saya punya record sale pada tahun 2021? Nak tengok tak? Ada tak saya buat itu? Sekejap saya cari. You nak tengok tak saya punya record sale pada tahun 2021? Ni sama masa. Okay, ini rekod jualan saya pada tahun 2021 tuan-tuan. So saya join pada Februari 2000. Saya join pada Februari 2021. Bulan Januari tu zero lah, memang tak ada sale lagi kan. So bulan pertama tuan-tuan saya dapat buat sale dalam 11,000. Saya punya agent ada dalam 30 orang. So saya punya bonus tu dalam 2,900. Okay. So and then saya punya sale tu meningkat sampailah paling tinggi pernah capai 800,000 lebih. Saya punya bonus paling tinggi 64,000. So pada tahun lepas saya dapat rekrut lebih kurang 600 agent. Dan saya punya total sale tahun lepas 3.5 juta. Saya punya agent lebih kurang dalam 600 orang. Saya punya bonus dalam RM256,000. Kan? Ni saya punya record sale lah. Saya bermula daripada zero tuan-tuan, daripada tak tahu apa-apa, dan saya promote konsisten sampailah saya boleh buat jualan sampai 800,000 dan saya punya bonus pun boleh cecah sampai 60,000. Alright. Okay, so and then saya promote lagi. And then saya nak tunjuk saya punya jualan pada tahun ni. Ada tak nak tengok saya punya rekod jualan pada tahun ini? Kan? Ini. So ini tahun 2022. Saya punya jualan Januari saya dapat buat dalam 682,000. Saya punya ejen pun dah bertambah jadi 653 orang. Saya punya bonus tu 35,000. Bulan lepas alhamdulillah saya pun tak tahu rezeki saya. Saya punya group sale dalam 2.45 juta. Saya punya ejen dalam 739. Saya punya bonus 77,000. Dan bulan Mac 6 hari saya punya group sale dah group sale saya dah sekejap saya cari. Bulan ni saya punya group sale dah 1.1 juta. Saya punya bonus dah 39. So benda ni kalau you konsisten insya-Allah lah you akan dapat hasil. So saya sedang mencari sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak belajar, sesiapa yang nak buat. At least lah you join bawah saya. Dalam masa 12 bulan you masuk, you belajar insya-Allah dalam masa 12 bulan you boleh buat profit RM20,000 sebulan. Ada tak sesiapa yang nak? Yang nak saya ajar? Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya.
Itu cerita dia SKV. So macam saya cakap tadi lah, tahun 2020 SKV dia ada masalah. Lepas tu dia tukar kepada business system baru. Masa mula-mula dia tukar tu, dia punya team tak percaya kan. And then bila saya masuk je, saya fokus rekrut. Lepas tu yang team dia yang dulu skeptical apa semua mula nampak. So mula nampak apa semua. And then dia orang pun start rekrut. And then saya sekarang alhamdulillah, actually SKV ni dia dah ada orang lama-lama. Tapi sekarang ni saya bersyukur lah, saya punya jualan tu lebih tinggi berbanding yang leader-leader lama. Sebab apa? Leader-leader lama dulu, masa SKV bertukar pada sistem baru ni, dia orang tak percaya. Boleh ke kan? Saya masuk je, memang saya buat kau-kau je. Dan saya punya team bawah saya, team saya adalah team yang paling besar. Saya ejen paling ramai sekali. Yang macam leader-leader lain tu, dia orang lambat kan. So dia orang punya team tak ramai. Saya punya team paling banyak. Dalam SKV, saya punya group yang paling ramai sekali. Jual apa? Kita jual produk untuk kencing manis. Kencing manis, untuk kuruskan badan. Kita juga ada vitamin. Biasa you dengar radio kan, vitamin panel. Oh, Rain ni. Produk ni. So saya punya jualan sekarang ni alhamdulillah sebulan lebih 2 juta. Saya punya bonus sekarang ni dah 70,000 lebih. So saya mencari sesiapa yang nak saya bantu, sesiapa yang nak belajar, sesiapa yang nak buat duit RM20,000 sebulan. Kalau ada you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Kan. So kita jual produk suplemen kesihatan. Dia SKV ni dia fokus kepada kencing manis, tapi dia ada juga produk untuk kuruskan badan. Dia ada kopi, dia ada vitamin kan. So dia ada 9 produk. Okay. Berapa sebotol? Satu botol ni RM60. Satu botol. Kalau beli 2 botol RM100. Kalau yang ni 180 botol, RM180 sebotol. Kalau beli 2 botol dalam 260. So produk ni memang ada banyak testimonial. Kita ada beribu testimonial. Yang kalau kencing manis tu, ada customer kita yang kaki dah nak kena potong, dia minum ni, dia punya daging tumbuh balik. Kaki dia dah reput lah. Dia dah macam daging dah luruh kan. Doktor pun tak boleh buat apa, bagi ubat pun tak lega. So orang tu dia minum ni 2 botol, dia punya daging start tumbuh balik. Doktor nak potong, tak jadi potong. Produk ni memang, produk ni jangan risau, dia formulasi daripada Dr. Syed. Lepas tu memang ada KKM, memang ada JAKIM. So saya mencari sesiapa yang nak menjadi usahawan SKV. Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal untuk jadi usahawan SKV bermula RM65.40 je. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Kalau ada apa-apa, boleh WhatsApp saya. Bye bye. Assalamualaikum.